Sebenarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebab-sebab benda-benda yang macam ni berlaku yang kita tidak akan faham. Kalau kita nak tahu mengenai ilmu ni, kita tengok daripada pertemuan dua orang, seorang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa masa jumpa dengan Nabi Khidir dekat mana? Dekat lautan kan. Ada lautan tu yang tidak bercampur kan. Itu adalah satu gak tanda. Satu lautan ni, contohlah lautan yang Nabi Musa ni adalah ilmu-ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala daripada segi wahyu syariah apa semua, jangan membunuh, jangan mencuri apa semua. So ilmu-ilmu wahyu ni semua adalah lautan Nabi Musa. Lagi satu ni adalah ilmu-ilmu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yang ilmu-ilmu ni yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi Khidir. Okey, Nabi Khidir ni walau macam mana tinggi pun darjat Nabi Khidir ni, Allah SWT tetap panggil dia sebagai seorang hamba. Kalau kita lihat hamba ni, kalau dalam kita punya pengetahuan, hamba ni adalah yang paling rendah lah. Kalau kita kerja tukang sapu, hamba lagi rendah. Kalau kita kerja angkut sampah, hamba lagi rendah. So apa-apa pun hamba tu akan jadi lagi rendah lah. Tapi darjat yang paling tinggi adalah menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah darjat yang paling tinggi. Pasal tu kita semua kena ada sifat hamba, merendahkan diri dan mempunyai sifat hamba. Dulu Pak Din pernah pergi kuliah. Masa tu guru Pak Din tak ada dekat Perak. Ada seorang ni orang tua lah. Pak Din nampak. Masa lepas solat semua, kita akan pusing salam kan. So masa kita pusing salam tu, ada orang tua ni datang. Orang tua dia datang, dia pegang tangan, dia ambil, dia cium. Terkejut Pak Din. Uish, orang tua ni kan. Biasa kita orang muda kena bola, lagi cara dia cium tu macam anak cium tangan seorang bapa. Saya ingat dia ni masuk air ke apa kan. Lepas tu something wrong lah kan, pada ingat kan. Lepas tu kita duduk ada kuliah. So dia bagilah. Rupanya dia ni masa tok guru tak ada, dia ni lah yang sampaikan ilmu. Dia turunkan martabat dia. Dia tu guru kau tahu, tapi dia turunkan martabat dia mencium tangan anak-anak murid dia. Sebab dia nak amalkan dan rendahkan diri sampai menjadi seorang hamba. Jadi kita balik kepada cerita Nabi Musa. Nabi Musa masa tu Nabi Khidir bagi tahu dia, engkau takkan boleh sabar. Gila engkau, takkan boleh sabar. Nabi kot kan. Kita ni punya sabar pun macam kira yang antara yang paling tinggilah darjat kesabaran tu nabi-nabi kan. Dia bagi tahu Nabi Musa, kau tidak akan sabar kan dengan ujian. So Nabi Khidir ni mempunyai ilmu-ilmu yang Nabi Musa takkan boleh faham. Kita pun takkan boleh faham ilmu-ilmu macam ni. Contoh masa first tu dia orang naik satu satu benda yang special bila Nabi Musa dengan Nabi Khidir bersama, ada seekor burung. Burung ni mai dekat air kan. Dia celup mulut dia dalam air dua kali. Dan Nabi Khidir bagi tahu kepada Nabi Musa, dua kali yang burung tu celup dia punya mulut dia, itulah ilmu yang kita mempunyai. Yang lain tu semua adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. So dia celup dua kali lah. Satu tu ilmu pasal wahyu yang kita semua ikut, manusia semua. Dan lagi satu tu adalah ilmu pasal benda yang kita takkan tahu. Kita takkan tahu. Nabi masa tu dia naik bot, tiba-tiba Nabi Khidir pecahkan bot tu. Dia pecah, dia hentak, pam. Nabi Musa pun tengok, kenapa? Dia tanya kenapa. Nabi Musa tanya kenapa kau bawa macam ni? Orang tu bagi dia naik bot free kan, bagi dia tumpang, dia pergi pecahkan bot orang. Rupanya ada satu raja ke apa, dia datang, dia nak sapu semua bot-bot yang mana yang tak ada masalah lah. So bila dia pecahkan bot tu, jadi dia orang tak ambil lah. So dia selamatkan bot tu sebenarnya. So ini adalah ilmu yang kita takkan faham, yang kita takkan tahu. Hanya orang-orang macam Nabi Khidir je tahu. Yang kedua, dia membunuh. Dia nampak ada budak-budak ni kan, dia nampak seorang budak ni, dia bunuh Nabi Musa. Astagfirullahaladzim, kau bunuh budak. Mana boleh bunuh budak? Sebenarnya Nabi Khidir dia tahu budak ni akan membesar menjadi seorang tyrant lah. Dia akan menyusahkan mak bapak dia, dan mak bapak dia semua akan masuk neraka apa semua kan. So Nabi Khidir tahu, so dibunuh. Tapi Nabi Musa tanya lagi sekali, why? Kenapa? Nabi Musa tanya kepada dia kenapa. Jadi yang kali ketiga tu dia orang pergi satu bandar, dia orang minta makanan apa semua kan. Dia orang lapar apa semua, tak ada orang nak bantu dia orang.
Lepas tu Nabi Khidir ni dia tolong bikin satu rumah yang dah pecah. Dia bikin dinding tu, dia tolong bikin. Nabi Musa pun tanya, orang ni dah lah tak tolong kita, orang ni pun semua kita tanya minta apa, semua orang kira orang jahat lah, jahil lah kampung tu kan, tapi kenapa kau pergi tolong? Dah 3 kali, strike 3 out. Kena sebab dekat bawah rumah tu ada harta, ada anak-anak yatim kat tempat tu. So jika dia tak bikin dinding ni, jadi apa akan jadi? Orang-orang dekat sekeliling tu akan rampaslah harta yang anak-anak yatim tu. So ilmu ni bukan ilmu yang kita tahu. Ilmu ni adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, setitik tu ilmu yang kita tahu, setitik tu ilmu yang mana Nabi Khidir tahu, dan lautan itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Nabi Khidir seorang hamba, kan? Subhanallah, ada benda-benda yang kita takkan tahu. Dalam Quran pun ada benda yang kita takkan tahu. Yasin, Alif Lam Mim, kita takkan tahu. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hanya bagi ilmu kepada kita. Apa yang kita tahu ni semua hanya ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Kan? Tapi yang penting kita sentiasa kena belajar bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah apa jadi kepada kita. Kalau kita nak tengok the whole picture, kadang-kadang kita fikir kenapa benda ni jadi, kenapa benda tu jadi. Orang ni kata saya beli emas dengan harga RM200. Saya tunggu bertahun-tahun tak naik. Dia turun 19, 18, 19. Saya tunggu sampai satu masa saya dah tak boleh tahan dah. Saya jual emas ni semua. Lepas tu saya rugi sikit lah. Saya rugi sikit, 190, saya rugi RM10 kan setiap gram kan. So saya jual. Hari ni saya jual, esok dia naik 200.5. Lalu kita tanya, kenapa jadi macam ni? Kenapa saya tunggu bertahun-tahun? Kenapa Allah SWT buat saya macam ni? Saya dah 5 tahun simpan emas tu kan. Saat saya jual, time tu gak dia naik kan. Kau pergilah tanya Tok Guru mana, kau pergilah tanya Menteri Agama ke, Mufti ke, ulama ke. Kau tanya dia orang, takkan ada jawapan untuk kita. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kita faham. Ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena yakin apa yang berlaku pada kita. Walaupun kita kena benda yang buruk lah, apa semua, kita apa-apa yang berlaku pada kita, itu semua adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma tak tahu. Kita cuma tak tahu dan kita tak akan tahu sampailah satu masa kita akan tahulah. Time tu dah kat syurga tu kita tahulah. Oh, dulu macam ni Oh, pasal tu lah. Ada Freemason lah, apalah, ada Illuminati, ada sistem monetary kita ada banking system apa semua. Sebab tu ada ada ujian-ujian macam ni datang kan. Sebab tempat ni tempat uji. Tempat ni bukan tempat yang kita kekal abadi dekat syurga. Kita yang penting kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang iblis ni, dia akan ambil kesempatan bila kita anak mati ke, benda yang tak baik jadi. Tengok, takkanlah Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih ambil anak kau. Takkanlah dia turunkan virus macam ni bagi kita semua lockdown. Tak sayang ke, tak kesian ke? Bukan apa-apa yang berlaku tu dengan izinnya kan. Kalau kita tengok kenapa orang-orang jahat ni kan, tak ada apa-apa berlaku pada mereka, sebab satu hari nanti Allah SWT akan hukum, supaya Allah SWT boleh hukum mereka kan. Itu satu sebab lah. Tapi sebab yang planning Allah SWT tu hanya Allah SWT yang tahu. Yang satu, kita kena yakin dengan Allah SWT. Kalau kita nak tahu daripada apa yang berlaku, satu contoh lah kita ambil daripada Quran lah. Apa-apa contoh kita ambil daripada Quran, daripada hadis Rasulullah SAW. So kita ambil daripada Quran satu kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, kalau kita ambil satu hidup dia, memang suai lah. Daripada kecil dia dapat mimpi. Okay, dia dapat mimpi, lepas tu dia dibuang. Daripada dia ambil, dia masuk dalam telaga tu kan. Masuk dalam telaga tu dia dibuang. Oh, dia kena buang apa semua. Lepas tu ada orang datang ambil dia. Dia jadikan dia hamba. Dia jadi hamba orang. Nabi jadi hamba orang. Suai tak suai? Tak cukup. Dia dijual pada Menteri Kewangan Mesir masa tu Mesir tak ada Fir'aun lah. Masa tu Raja Mesir, Menteri Kewangan dia dijual kepada ni. Dia jadi seorang hamba. Lepas dia jadi seorang hamba, dia difitnah. Dia difitnah isteri kepada Menteri Kewangan tu.
apa nak main dengan, sebab Nabi Yusuf ni kalau korang nak tahu, dia ni Nabi yang paling handsome kan, yang paling handsome. Kalau kau tengok artis-artis Korea ke mana, Shah Rukh Khan ke apa, tak tahu lah minat kau orang kan. Semua tu combine, semua orang-orang handsome dalam dunia ni, yang lawa-lawa semua, itu hanya adalah separuh daripada kecantikan di bumi ni. Lagi separuh Allah SWT bagi kepada dia punya handsome dia kan. Kalau perempuan nampak dia orang tengah potong sayur, dia tengah potong sayur, bila dia lalu semua potong jari. Dia punya handsome lah. Itu kisah Nabi Yusuf. So Nabi Yusuf ni ada satu lepas dia difitnah, dia kata dia ni nak zina kan, padahal yang Menteri Kewangan tu punya isteri yang nak zina dengan dia. So dia difitnah, dia diikat atas donkey dia diikat terbalik. Lepas tu dia dibawa, dia kata dia ni lah yang nak main dengan isteri kepada Menteri Kewangan. Dia difitnah, dia dipenjara 7 tahun, dia masuk dalam penjara. So dia tak suai kan. Kalau kita sekarang ni, apa-apa ujian yang kita hadapi lah, COVID ke apa ke, lockdown ke, tapi cari makan ke, semua tu ujian tu tak seteruk ujian yang dilalui oleh Nabi Yusuf. Betul tak betul? So apakah kesimpulannya? Kesimpulannya, benda ni semua berlaku sebab Nabi Yusuf satu hari dia dilantik sebagai Menteri Kewangan, iaitu bawah raja Mesir time tu, darjat yang paling tinggi lah pada masa itu. Dia menjadi contoh yang baik, dan dia jadi punca di mana adik-beradik dia yang cuba bunuh dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Yusuf juga, benda-benda ni semua berlaku kepada dia. Kalau benda ni tak berlaku kepada dia, kan ada 7 tahun tu, masa dia tafsir mimpi tu, 7 tahun tu dia orang dapat ada pertanian, dia orang semua okey kan, dia orang dapat makanan. 7 tahun ni lagi 3 tahun tak hujan ke apa, so jadi 7 tahun tu memang tak ada makanan lah. So Nabi Yusuf dia bagi advice kepada raja, disuruh 7 tahun ni half kita simpan, kita ration untuk 7 tahun ni, lagi half tu kita simpan untuk lagi 7 tahun. So sebenarnya kalau Nabi Yusuf tak tafsirkan mimpi dan tak jadi Menteri Kewangan kepada, dan tak bagi nasihat kepada raja masa tu, umat dia, ramai orang di Mesir pada masa tu matilah. So apa yang berlaku pada Nabi bagus ke tak bagus? Apa yang berlaku pada dia dengan sabar apa semua, pasal itulah orang-orang Egypt masa tu semua selamat. Kalau tak, itulah big picture kan, apa yang berlaku pada dia sikit kan. Kalau tak, ramai mungkin ribu-ribu akan mati, tak ada makan apa semua, ada drought kan. Tapi yang berlaku kepada dia itu baik. Apa saja yang berlaku kepada kita itu adalah baik, cuma kita tak sedar.